Minta maaf atas gangguan tadi. Kita punya ada sedikit masalah teknikal. Okay, kita sambung balik Dan saya review balik. Langkah yang pertama tadi adalah berkaitan dengan menentukan kemampuan kewangan. Pecahan dia pertama ialah kena pasti kita punya pendapatan. Kemudian dari segi kena pasti dari segi sumber pembiayaan rumah. Dan dia kata kalau menggunakan pinjaman perumahan, pihak institusi kewangan swasta iaitu bank, mereka menggunakan konsep DSR, Debt Service Ratio. Okay. Secara ringkasnya, DSR secara pengiraan yang minimum untuk gaji bawah RM3,000, DSR ialah 50%. 3 hingga 7 ini pendapatan isi rumah 60%. 7,000 hingga 10,000 lebih kurang 70%, dan 10,000 ke atas ialah 80%. Ini ialah minimum. Okay? Kadang-kadang kalau gaji 10,000 ke atas pun kadang-kadang bank boleh bagi sampai 100% pun ada juga. Okay. Okay, itu ialah tentang langkah yang pertama. Langkah yang kedua, selepas kita dah kenal pasti dari segi kemampuan kewangan, langkah kedua ialah apakah dia kriteria yang kita mahu. Yang ini kena senaraikan. Ambil satu kertas kosong, senaraikan. Pecahkan kepada dua. Pertama kriteria yang secara umum. Yang kemudian yang kedua ialah kriteria yang secara khusus. Kriteria yang umum ni ialah dari segi macam lokasi, jarak daripada tempat kerja. Lepas tu dari segi persekitaran ataupun apakah ciri-ciri privacy yang kita nak. Maknanya yang secara umum yang tidak betul-betul menjurus kepada sesuatu yang lebih spesifik. Okey, faham kan? Itu yang berkaitan dengan umum. Apakah dia kriteria rumah yang kita nak? Okey, contoh ni macam kalau lokasi, katalah kita suka di kawasan Shah Alam, contoh dia. Ataupun kita suka di kawasan Subang Jaya, di kawasan USJ. Contoh macam tu, mereka kita buat secara umum dia untuk kawasan tu kawasan yang agak besar. Kemudian jarak dari tempat kerja, kita biasanya kalau dah daripada rumah sekarang nak pergi tempat kerja, kita ambil masa lebih kurang dalam 30 minit. Alright. Cuba tengok kenal pasti lokasi-lokasi di kawasan sekitar tempat kerja yang jarak perjalanan yang lebih kurang sama. Ataupun mungkin kita boleh bagi sedikit diskaun, lebihkan sikit daripada 30 minit ke 40 minit. Tengok kawasan mana yang boleh dicakupi. Kemudian dari segi persekitaran, katalah kita suka tempat yang tenang, relax, ataupun kita suka tempat yang agak busy sikit, yang mudah, macam kedai depan rumah. Contoh dia macam tu persekitaran. Okay. Kemudian untuk yang secara khusus pula, kita dah kenal pasti rumah macam apakah jenis rumah yang kita nak. Kita nak 2 tingkat, setingkat, ataupun kita nak kondominium, nak apartmen. Ini kita tengok kepada kita senaraikan dulu, senaraikan dulu atas kertas perbincangan suami isteri, ataupun dengan kalau mana yang tak ada isteri tu boleh bincang dengan adik-beradik, bincang dengan ibu bapa. Senaraikan je dulu. Macam untuk khusus, pertama sekali ialah jenis rumah. Kemudian bilangan bilik tidur, bilik air, itu kalau kita rasa itu sesuatu yang penting, senaraikan dulu. Katalah perlukan 3 bilik, sekurang-kurangnya perlu 3 bilik tidur, 3 bilik air, ataupun sekurang-kurangnya 4 bilik tidur, 3 bilik air. Itu contoh. Contoh lain, saya suka ruang dapur yang luas, depan kecil tak apa. Senaraikan dari segi keluasan ruang dalam rumah tu. Ataupun saya nak rumah tu sekurang-kurangnya 2,000 kaki persegi. Itu dah masuk yang kita memang spesifik, kita letak kat situ kriteria rumah. Senaraikan semua sekali, apakah dia kriteria-kriteria dia. Yang macam spesifik juga, kita boleh kira macam saya nak rumah yang depan dia menghadap padang. Itu dah spesifik, maknanya memang kita nak yang macam tu. Senaraikan semua sekali. Kemudian lepas dah senaraikan tu, saya pasti semua senarai-senarai dalam kriteria tu tak semua kita boleh dapat, kerana dia banyak bergantung dari segi faktor yang pertama, kemampuan kewangan. Okay. Katalah pendapatan kita gaji RM5,000. Okay. Kita ada rumah, kita ada kereta satu, kita ada personal loan sikit, lepas tu kita pun ada credit card,
Kalau tengok-tengok dengan gaji 5,000, DSR ialah lebih kurang 60%. Okay. Kita dah tolak dengan hutang kita. Katalah dalam 700-800, lepas tu kita ada personal loan bulan-bulan lebih kurang dalam 200, kat situ dah RM1,000. Okay. Kemudian kita ada credit card sikit. Credit card katalah bulan-bulan minimum payment dia ialah lebih kurang dalam 100, ada 1,100. Baki kat situ lebih kurang dalam RM2,000 untuk kita buat pinjaman, RM2,000 untuk kita bayar bulanan untuk pinjaman rumah. Jadinya kat situ kita kena cari, kalau untuk pinjaman RM2,000, untuk bayaran bulanan RM2,000, untuk sekarang punya kadar faedah sekarang tengah murah dekat bank sekarang lebih kurang dalam 3.3%, 3.5%, lebih rendah daripada pinjaman kerajaan. Anda boleh dapat pinjaman lebih kurang dalam hampir RM500,000 untuk RM2,000 punya installment. Okay. Dekat situ untuk RM500,000 punya rumah, kita ada banyak pilihan lah. Untuk kamu boleh dapat kondominium, boleh dapat lagi dengan RM500 sekarang ni. Apartment memang boleh dapat. Rumah teres pun masih lagi boleh dapat lah. Contohnya macam kat kita punya projek pun, kita ada beberapa projek yang dalam lingkungan harga RM500. Untuk RM500 installment lebih kurang dalam RM2,000. So kita tu, bila yang tentang kriteria tu kita dah senaraikan dan kita cuba sesuaikan dengan kemampuan kewangan. Ada kriteria yang kita kena potong. Mana yang kita rasa benda tu tak begitu penting, kita nak, tapi ia lebih kepada kehendak dan bukannya satu keperluan. Cuba kita letak di situ. Di belakang kriteria tu ialah dari segi kriteria itu boleh dikompromi. Mana kriteria-kriteria yang boleh dikompromi itu cuba tandakan. Okay. Mana yang kriteria yang kita boleh kompromi itu kita tetapkan dia. Yang boleh dikompromi itu kita letak dekat sebelah. Mana itu kalau dapat bagus. Tapi kalau anda kata kalau tak dapat, buat macam mana? Okey, itu kemudian itu langkah yang kedua. Langkah pertama, saya ulang balik, kemampuan kewangan. Yang ketiga ialah kriteria rumah. Langkah yang ketiga, lepas kita dah senaraikan tu, kita kena cari projek. Untuk cari projek ataupun nak cari rumah tu, saya carankan bagus sekali buat temu janji untuk buat tinjauan tapak dan untuk melihat rumah. Okay, kenapa saya cadangkan membuat temu janji? Kebanyakan orang dia nampak rumah, dia terus masuk, orang kata walk in. Jalan masuk, tengok-tengok rumah, betul balik. Saya tak cadangkan cara macam tu, saya cadangkan buat temu janji. Pasal temu janji bermakna kita sebenarnya pada waktu itu kita dah bersedia untuk kita melihat sepenuhnya dan kita membuat perbincangan untuk kita menilai tentang sesuatu rumah tu. Okay. Kebanyakan untuk temu janji ni dia akan ambil masa lebih kurang dalam 1 jam atau 1 jam setengah. Kita akan melihat rumah, kita boleh sentuh. Okay. Kemudian kita juga boleh berbincang dengan konsultan ataupun ejen untuk menjelaskan sepenuhnya tentang apakah pilihan-pilihan yang terbaik. Untuk satu temu janji tu biasanya kita boleh berbincang sepenuhnya daripada A to Z untuk tengok apakah dia pilihan yang ada, dan mungkin ada juga mungkin satu-satu syarikat tu dia ada 2-3 projek. So kita boleh timbangkan juga ke semua projek-projek yang ada. Kalau kita sekadar kita nampak rumah, sebenarnya kita nak pergi tempat lain. Dalam setengah jam lagi kita nak jumpa orang. Tiba-tiba kita lalu kita nampak ada satu galeri yang tengah buat, kita masuk. Kita sama-sama kita tahu, padahal kita tahu ni setengah jam lagi kita ada appointment lain. Kita akan tergesa-gesa dan kita tak akan beri fokus terhadap projek tersebut. Jadi kita lebih kepada cuci mata sebenarnya. Jadi saya memang cadangkan untuk kita buat temu janji, sama ada dengan ejen ke ataupun dengan kaki tangan daripada pemaju, sales consultant dia, ya, ataupun sales eksekutif, tolong buat temu janji. Lagi pula sekarang ni tengah musim Covid, yang sangat-sangat digalakkan pasal untuk kita mengelakkan daripada terlalu ramai orang pada satu masa. Okey. Bila kita buat tinjauan tapak, selepas kita buat temu janji, kita buat tinjauan tapak, apa yang perlu dibuat? Kita kena, bila kita tengok rumah tu, selain daripada kita tengok rumah, pegang, sentuh, tengok barang dia macam mana, tolong kena pasti persekitaran. Kena pasti kejiranan. Apakah dia kemudahan-kemudahan yang berdekatan. Dan kemudian yang terakhir ialah mengenal pasti akses ataupun jalan-jalan penghubung.
untuk daripada sesuatu projek itu, daripada rumah tersebut ke tempat-tempat yang biasa kita pergi. Tempat yang paling biasa kita pergi tempat kerja lah. Kemudian dia kata kalau kita suka pergi jogging, kita kena tengoklah kita nak pergi tempat jogging tu kat mana. Kalau tempat-tempat yang biasa kita pergi tu nak pakai jalan apa. So ini semua kita kena ambil kira. Sebab tu saya cadangkan pertama sekali tolong buat temu janji, appointment. Okay, jangan cuba elakkan untuk kita nampak kita terus-terus bukan tak boleh, tapi sebaik-baiknya temu janji. Itu ialah langkah yang ketiga. Kemudian untuk langkah ketiga ni, satu yang kita perlu kena pasti ialah tentang geran tanah tersebut ataupun geran rumah tersebut. Ini kita perlu tanya secara terus dengan ejen ataupun dengan kaki tangan yang melayan kita tu lah. Pastikan ia ialah geran yang betul. Macam contoh kalau kita nak tengok kondominium apartment, ia di atas master title yang telah pun dipindah milik dan juga mencirikan pembangunan ataupun komersial. Tengoklah kalau servis apartment tu komersial lah, kalau memang di kondominium itu ada residential. Okay. Kalau untuk rumah teres, pastikan dia bukan tanah pertanian. Kemudian ada juga geran tu dia leasehold, dia freehold. Kemudian ataupun ada yang reserve Melayu, ada yang open, buka. So kat situ kena pasti. Pasal itu faktor-faktor yang kita akan bincangkan, kita kena fikirkan dalam kita buat pemilihan rumah. Setelah langkah ketiga tu, untuk kita buat temu janji, terjawab tapak, kemudian kita dah tengok rumah tu. Langkah keempat, kalau kita dah berkenan, kita dah buat pilihan, kita kena isi borang dan juga tanda tangan borang tempahan unit. Dalam borang tempahan unit, faktor yang perlu diambil kira, pertama dari segi maklumat maklumat peribadi dan maklumat unit tu betul. Kemudian pastikan syarikat yang membangunkan tanah tu untuk rumah baru ialah syarikat yang betul. Maknanya bukan anda kata kalau kita pergi jumpa dengan ejen, katalah syarikat ni dibangunkan oleh ABC, tapi dalam borang tu dia tulis XYZ. So kat situ kena pasti. Macam mana nak kenal pasti? Biasanya kalau untuk projek baru, dia ada brochure tau, macam ni. Ni contoh brochure Macam mana nak tahu company, borang tu, nama syarikat tu sama dengan projek yang dibangunkan. Tengok kat belakang tu. Kat belakang tu ada nama, bawah sekali tu biasanya dia akan ada nama syarikat tu. Walaupun anda katalah kita gunakan syarikat XYZ tapi dia gunakan ABC, biasanya dia akan tulis nama ABC tu sebagai nama anak syarikat. Dia mesti ada maklumat tu kat dalam kita punya brochure. Ni contoh macam brochure macam ni kan. Cuba tengok dekat belakang tu, kat bahagian bawah. Dia mesti ada nama syarikat tu. So mana kat situ kita boleh kenal pasti. Kemudian apabila kat dalam borang tempahan tu, tolong tengok sekali sebelum sign tu apakah dia terma dan juga syarat-syarat. Yang tu baca dulu. Dan biasanya di dalam borang tempahan dia akan tulis sekali apakah dia package dan juga promosi yang diberi pada waktu kita buat tempahan. Katalah dapat maju bagi yuran guaman bercuma, katalah MOT pun bercuma. MOT ni Memorandum of Transfer, bercuma. Jarang developer bagi tapi ada. Okay? Di koleksi impian kita bagi, tapi tak semua pemaju bagi. Kemudian kadang-kadang ada pemaju yang bagi sekali dengan disbursement. Semua ni syarat-syarat tu cuba tengok apakah package bagi. Kadang-kadang ada juga pemaju yang bagi sekali dengan berambut. Semua tu dia akan nyatakan di dalam borang tempahan. So kat situ kena pasti dulu, dah baca semua, pastikan semuanya betul, baru tanda tangan. Kalau satu nama lah, kalau dua nama. Kalau untuk rumah, maksimum 4 nama. Ini borang tempahan untuk hak milik rumah. Ini bukan pinjaman lagi, ini untuk rumah tu. Maksimum 4 nama. Lepas dah habis, barulah kita masuk pada langkah yang kelima, buat permohonan untuk pinjaman perumahan untuk mereka yang ingin membiayai melalui pinjaman. Okay, saya suka banyak sentuh pasal pinjaman daripada bank, institusi kewangan swasta. Untuk yang buat pinjaman daripada kerajaan, bukan saya tak nak sentuh banyak, tapi dia ada prosedur dia agak banyak dan kita kena buat satu sesi khas untuk tu. Untuk pinjaman berkaitan dengan bank, daripada bank,
selepas kita dah isi borang booking kan, borang tempahan tu, untuk yang bekerja swasta, makan gaji maknanya setiap bulan gaji tetap. Dokumen dia tak banyak. Ni saya cerita dari segi dokumen. Slip gaji 3 bulan. Bank statement tempat gaji masuk tu pun sama 3 bulan. Penyata KWSP yang terkini. Dan akhir sekali ialah income tax. Income tax kalau declare bagi borang B itulah. Kalau tak declare income tax, borang EA yang diberi oleh majikan biasanya bulan 12 ataupun bulan 2 macam tu. Dia akan untuk tahun yang sebelum tu kan. Yang tu kena prepare. Siap, kemudian kita akan bagi kepada pihak bank untuk diproses. Itu kalau segi makan gaji. Makan gaji maksudnya gaji tetap. Ada orang kata, saya makan gaji tapi gaji sendiri kok saya guna commission. Macam mana? Dokumen yang sama tapi 6 bulan minimum. Okay. Kalau ada pihak, kalau kebetulan ada dapat kaki tangan bank yang sangat-sangat membantu, kalau dia tengok, kalau gaji kita berdasarkan pada commission, dia tengok 6 bulan tak cukup, dia akan minta tambahan 6 bulan. So dia minta 12 bulan. Pasal apa? Pasal dia nak naikkan had pinjaman kita. Okay, kadang-kadang ada juga kaki tangan bank minta sampai 24 bulan. Ada. Contohnya macam pemandu Grab, ya, ataupun kita buat dalam move. Kadang-kadang bila kita buat delivery apa semua, kita tak bekerja hari-hari. Jadinya kat situ ada nampak kadang-kadang kita kerja cuma seminggu, lepas tu kita rehat 3 hari, lepas tu tak ada gaji kan. Kemudian kita sambung. Ataupun kita buat seminggu, kita rehat, seminggu buat. Kadang-kadang ada orang macam tu. Jadi pihak bank dia akan tengok ke muka kau semua dokumen. Kalau dia rasa 6 bulan tu tak cukup untuk mendapatkan pinjaman maksimum yang kita mahukan, kadang-kadang pihak bank ni dia minta sampai tambahan 6 bulan, 12 bulan. Kadang-kadang tak cukup juga, dia minta lagi tambahan sampai 24 bulan. So siapkan semua dokumen ni, bagi kepada pihak bank. Untuk pihak bank ni, macam mana kita nak pilih? Kalau bila pemaju, kebanyakan pemaju dia ada panel sendiri. Kita boleh bagi kat pemaju, tak ada orang uruskan A to Z. Kalau anda kata, kalau kita ada kenal, ada siapa-siapa yang saudara mara ke ataupun kawan yang kerja di pihak bank yang menguruskan bahagian pinjaman perumahan, kita boleh bagi kat dia. Okay? Yang tu tak ada masalah saya rasa. Cuma dia, kalau kita beli rumah second hand, memang kita boleh minta ejen lah. Ejen biasanya kebanyakannya dia ada kenalan ramai dekat pihak bank. Okay? So boleh bagi dekat mereka. Kemudian saya rasa kemudian yang tentang langkah 5 ni, tentang permohonan untuk pinjaman, selain daripada kita menyiapkan senarai dokumen, kita kena pilih dari segi package pinjaman. Ini kita kena direct terus jumpa dengan pihak bank yang proses. Kalau kita nak Islamic, beritahu dengan dia kita nak Islamic. Kalau konvensional, beritahu konvensional. Selain daripada konvensional dan Islamic, ada juga package lain. Contohnya package dari segi pinjaman tu sama ada nak zero cost. Zero cost maksud dia 90% tambah dengan 5%. So zero cost 5% tu akan diperuntukkan dalam insurans, termasuk juga dengan duit lawyer, duit valuation kalau ambil di subsale. So dia semua tu dia akan masukkan dalam 5%. Kita panggil zero cost. Atau mungkin sekadar nak ambil pinjaman biasa 90% tambah dengan insurans saja pun ada juga. Tapi itu kena beritahu dengan lawyer. Beritahu dengan banker. Cuba dapatkan dulu maklumat daripada banker, apakah dia package yang ada. Langkah yang ke-6, langkah ke-5 langkah ke-6, lepas loan dah approve, sign perjanjian jual beli. Istilah yang digunakan pakai dalam hartanah, mereka rujuk kepada SPA ataupun SMP. Ini ialah perjanjian jual beli untuk kita beli rumah. Untuk rumah yang baru yang dijual oleh pemaju, kandungan SMP ini tekan tengah tu term and conditionnya di standard. Yang perubahan ni berlaku di 3 muka surat yang pertama dan juga di jadual di belakang. Mula daripada tempat kita sign dan juga belakang-belakang tu dia ada jadual dia lah. Dari segi spek tu memanglah beza, setiap rumah tu spek dia beza.
Lepas tu dari segi harga pun berbeza. Tiga dalam SMP, saya ulang SMP, benda yang penting untuk rumah baru, 3 muka surat yang pertama. Pasal kat situ ada detail kita, detail property, detail rumah tu kita kena tengok, pastikan yang betul. Kemudian di muka surat belakang bermula daripada muka surat kita tanda tangan tu hingga ke belakang. Tu pastikan betul. Yang ni biasanya kita akan menggunakan lawyer. Kalau beli dengan rumah baru, biasanya pemaju akan menyediakan lawyer, lawyer buang. Kalau beli rumah second hand, kadang-kadang ejen dia mencadangkan menggunakan lawyer dia. Okey, terpulang. Saya tak nak komen banyak-banyak tentang lawyer. Okey. Pilih mana yang tu. Kalau ada kawan boleh request minta kawan untuk uruskan untuk pinjaman rumah. Untuk bahagian perjanjian jual beli. Cuma saya nak tekankan oleh SPA, sebelum sign tolong pastikan semua maklumat termasuk nama kita, ejaan semua betul. Kerana maklumat dalam SPA tu dalam perjanjian jual beli itu yang akan dihantar untuk pendaftaran di pejabat tanah, untuk urusan-urusan rasmi. Okay, pastikan semua maklumat yang ada yang tu, maklumat diri kita, maklumat surat menyurat, maklumat tentang hartanah tersebut dan juga tentang pembayaran dia. Okey, saya nak tambah untuk kalau beli kondominium di strata title, dia ada satu lagi dokumen tau bila kita sign sekali dengan SPA, iaitu DMC, Deed of Mutual Covenant. Kat situ dia senaraikan sekali dengan apa sekali kemudahan-kemudahan yang ada dan berapa yuran bulanan yang perlu kita keluarkan untuk membuat pembayaran penyelenggaraan. Cuba tengok kat situ lah, itu tambahan Untuk kondominium dia ada satu lagi dokumen namanya DMC, Deed of Mutual Covenant, untuk rumah baru. Okay. Rumah baru, kalau untuk kita beli atas tanah, individual title, cuma satu sahaja perjanjian, sales purchase agreement, dia jual beli. Kalau beli kondo atau apartment bawah strata title, dia ada 2 dokumen, satu SPA, kemudian yang kedua DMC. So dua ni pastikan tengok dulu. Yang ketujuh, lepas kita dah habis perjanjian jual beli, kita ada, lepas dah habis tu kita kena tanda tangan lagi satu perjanjian untuk pinjaman. Yang ni kena sama juga step dia, tengok teliti, dapatkan pandangan daripada peguam tentang dia punya terma-terma dia. Kalau tak faham, jangan buat faham, tanya, tak apa, pasal kita peguam tu dibayar. Lepas dah faham, tanda tangan, perjanjian untuk pinjaman tebal. Okay, setiap page kena initial. So bila buat appointment tu jangan tergesa-gesa, cari masa yang betul-betul kita rasa kita boleh luangkan masa untuk kita buat pertanyaan dan juga untuk kita sign. Langkah ke-8, lepas dah habis semua tu, ini adalah langkah ke-8, kita kena pastikan bayaran mesti mengikut tempoh dan pindahan bilik rumah mesti diselesaikan. Pindahan bilik rumah ni dibuat oleh lawyer. Kita kena banyak buat follow up, banyak telefon dia. Kemudian untuk proses pembayaran ni dibuat oleh pihak bank. Untuk rumah baru, pemaju dia akan keluarkan bil. Bila sampai satu peringkat, dia akan keluarkan bil. Dia akan beri kepada bank, dia akan beri kepada kita sebagai pemilik, dan kita sebagai pemilik perlu untuk mengambil tahu bila masa pihak bank mengeluarkan peruntukan yang telah pun dikeluarkan oleh pemaju. Kerana apa? Kalau pihak bank lambat, kita sebagai pembeli, kita kena faedah daripada pihak pemaju. Jadi tolong bila dapat bil daripada pemaju, tolong ambil berat tentang perkara ini. Biasanya 21 hari tak silap. Payment daripada bil sampai pihak bank beri kepada pemaju 21 hari. Okey. Langkah ke-9, lawat rumah secara berkala. Bila ada kata beli rumah baru, rumah belum siap lagi, baru naik tiang, sebulan sekali, 2 bulan sekali tolong lawat. Tak singgah pun tak apa, sekadar tengok ada tak progress. Ini supaya kita dapat mengenal pasti, andai kata kalau projek tersebut ada masalah, kita nak elakkan daripada rumah terbengkalai. Okay.
Tak semua orang bernasib baik rumah tu dapat siap. Kadang-kadang ada juga projek yang bermasalah dan akhirnya terbengkalai. Dengan bila kita buat lawatan secara berkala, kita dapat kenal pasti kalau ada sebarang masalah. Kemudian lepas dah tu, akhir sekali bila rumah siap, pastikan kita ada dapat CCC. CCC itu ialah perakuan siap dan pematuhan, dikeluarkan oleh arkitek projek, dan juga notis pemilikan kosong. Ini ialah vacant possession VP, dikeluarkan oleh pemaju, dan juga memorandum of transfer, pemindahan hak milik tanah telah pun dibuat. Sama ada strata ataupun landed, pemilikan mesti siap. Pemindahan nama tu mesti siap sebelum rumah siap. Okay? Dan akhir sekali langkah ke-10, check defect. Untuk rumah baru biasanya dia bagi 24 bulan. Ada pemaju bagi sampai 36, tapi minimum ialah 24 bulan. Saya rasa kita dah cukup dah untuk 10 langkah tu. Anda kata kalau ada sebarang soalan dan juga pertanyaan, boleh tanya daripada dalam website tu, dalam kita punya Facebook. Dan sebagai akhir sekali, saya rasa kita tengok sikit tentang rumah. Tadi kita dah melawat tadi kawasan bawah, tengok atas sekejap. Okey, jom. Kenapa saya nak bawa kita ke atas? Pasal rumah ni dia yang menarik dia. Nanti saya ada cerita. Rumah ni di atas ni dia ada 3 bilik tidur dan juga ada 3 bilik air. 3 bilik air ni dia tak fungsi. Macam setiap bilik ada satu bilik air sendiri. Okey, kalau tengok kat sini, ini adalah bilik master tau. Bilik master kita sangat besar, dan juga kita dah buatkan parabola daripada IKEA macam saya dah cakap tadi. Dia punya keluasan dia, kita boleh letak kita punya wardrobe kita kat sini. Okay. Wardrobe kita kat sini, dan kita masih lagi boleh letak set kerusi kat sini. Kerusi rehat kita masih lagi boleh letak. Ini kata queen lah, kata queen. Dan ia sangat luas. Sangat luas, dan kita masih lagi ada balcony. Kita ada bilik kat situ. Okay, tak banyak rumah yang boleh memberikan bilik master yang besar seperti ini. Selain bilik master, dia ada kawasan family hall. Bilik family hall bagi saya memang mencukupi, dan dia pun tak adalah besar sangat, tak kecil sangat, just nice. Dua bilik ni sama besar. Tapi seperti saya cakap tadi, apa yang unik dia? Kita tengok sini, bilik air tau. So bilik air dia sendiri. Bilik air sendiri ni, satu advantage dia, bila anak-anak kita dah besar, isu privacy tak timbul. Anak kecil tak apa, dia tak ada isu. Tapi bila anak kita dah makin lama makin besar, bila mereka dah mula sekolah rendah, sekolah menengah, mereka nak ruang dan juga masa untuk privacy sendiri. Dan kalau tengok pun bilik ni pun memang apa tu, just nice. Kita masukkan set queen juga kat sini, katil, lepas tu kita ada wardrobe, lepas tu kat situ untuk ruang study pun ada di belakang. Okay. Walaupun kita letak bilik air asing, bilik masih lagi besar. Keluasan rumah ni 2000 kaki persegi. Kita ada 4 bilik tidur, ada juga 4 bilik. Dan bilik ni pun sama saiz juga dengan bilik tadi. Cuma yang ni kita buat setting untuk bilik kanak-kanak lah. Bilik kanak-kanak pun, tapi yang ni kita buat single. Tapi dari segi saiz dia sama je dengan tadi. Okey, siapa yang minat tentang perabot-perabot kat sini, saya dah terangkan tadi, kita gunakan kat IKEA, kita beli dekat IKEA, kita berkolaborasi dengan tu, dan di sini kita juga meletakkan sekali dengan senarai harga. Kita bukan sekadar cakap-cakap macam tu, tapi orang kata ini berapa? Tak, kita dah letak sekali dengan senarai harga untuk setiap kelengkapan yang kita ada.
Okay, sebelum kita tamatkan, saya jemput semua untuk datang ke kita punya projek ni. Ini projek kita Bendara 3. Dia bukan satu-satunya projek yang kita ada banyak lagi. Tapi untuk hari ini, episod pertama Facebook Live kita buat di sini. Dan kita akan cuba untuk buat dalam setiap minggu dan topik-topik yang berbeza. Okay? Saya rasa itu saja untuk kali ini. Kalau ada apa soalan, tolong letak dalam ruangan komen tu. Kita akan cuba balas. Kalau mana itu kompleks sikit, kita akan bagi kita masa sikit lah 2-3 hari untuk kita cuba selesaikan benda tu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.